Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan dan puan semua. Selamat datang ke sesi webinar kita pada petang ini. Sesi webinar kita pada hari ini ialah siri ke-6 daripada 7 webinar yang dianjurkan oleh College of Ophthalmologists, Academy of Medicine Malaysia bersempena dengan sambutan Hari Penglihatan Sedunia 2021. Jadi tajuk webinar kita pada hari ini ialah penyakit mata di kalangan kanak-kanak. Hari ini kita sangat bertuah kerana kita akan membincangkan tentang penyakit mata di kalangan kanak-kanak dan akan berkongsi ilmu dengan dua penceramah kita yang arif tentang penyakit di kalangan kanak-kanak. Jadi penyakit mata di kalangan kanak-kanak ini sering terabai kerana kanak-kanak tidak dapat mengadu ataupun masih terlalu kecil untuk mengutarakan apa masalah yang mereka alami. Jadi ibu bapa dan penjaga yang cakna dan mempunyai ilmu tentang penyakit mata ini yang akan dapat mengenal pasti masalah yang anak-anak ini hadapi dan seterusnya mendapatkan rawatan di hospital. Jadi pada hari ini kita akan menambah ilmu pengetahuan kita tentang penyakit mata di kalangan kanak-kanak ini. Sebelum itu saya ingin menjemput Presiden College of Ophthalmology Academy of Medicine Malaysia iaitu Dr. Nur Fariza Ngah, juga merangkap Ketua Perkhidmatan Ophthalmologi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memberikan kata-kata aluan beliau. Dipersilakan Dr. Fariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Nur Fariza Ngah, Presiden College of Ophthalmologists Academy of Medicine Malaysia. Hari Penglihatan Sedunia disambut setiap tahun pada minggu kedua Khamis bulan Oktober. Pada tahun ini, tema Hari Penglihatan Sedunia adalah Sayangi Mata Anda atau Love Your Eyes. Sempena meraihkan Hari Penglihatan Sedunia, College of Ophthalmologists Academy of Medicine Malaysia mengadakan beberapa siri webinar yang dikhususkan kepada masyarakat untuk memberi informasi mengenai penjagaan mata, termasuk cara-cara memastikan panca indera yang paling penting tetapi sering diabaikan ini boleh diberikan perhatian yang lebih baik. Penjagaan mata perlu diambil berat oleh setiap golongan masyarakat dan perlu datang dari diri kita sendiri. Bagi bayi dan kanak-kanak, ibu bapa perlu prihatin dalam memastikan mata mereka berada pada keadaan yang baik kerana kegagalan stimulasi semasa kecil boleh menyebabkan daya penglihatan menjadi lemah dan tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Dengan peningkatan usia, pelbagai masalah dan penyakit yang berkaitan dengan mata dan penjagaan mata termasuk mendapatkan pemeriksaan secara berkala adalah sangat perlu bagi memastikan tiada sebarang masalah yang tidak dapat dilihat secara mata kasar yang berlaku di dalam mata anda. Walau bagaimanapun, permasalahan mata boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, baik secara diam atau tidak sedar atau melibatkan simptom seperti mata merah, sakit, bengkak, hilang penglihatan dan sebagainya. Siri webinar ini akan berlangsung selama 1 bulan dan setiap minggu akan ditampilkan topik yang berbeza oleh pakar-pakar yang akan memberi tips dan cara-cara untuk memastikan penglihatan boleh dijaga dan juga berkongsi kes-kes yang melibatkan kecederaan mata, penyakit sistemik seperti kencing manis dan faktor penuaan yang boleh menyebabkan kebutaan yang kekal sekiranya kita mengambil mudah tentang penjagaannya. Saya berharap sesi webinar yang akan diadakan secara berkala ini akan memberi manfaat kepada semua. Sebarang kemusykilan mengenai isu berkaitan topik yang dibincangkan akan dijawab oleh pakar kami. Sayangi mata anda, love your eyes. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan terima kasih Dr. Nur Fariza atas ucapan dan nasihat yang diberikan. Seterusnya saya ingin memperkenalkan dan menjemput penceramah kita yang pertama iaitu Profesor Dr. Shatriah Ismail. Sedikit mengenai beliau, Prof. Shatriah ialah perunding kanan dalam bidang penyakit mata kanak-kanak di Universiti Sains Malaysia sejak tahun 2011. Beliau juga merangkap Ketua Jabatan Ophthalmologi dan Sains Visual di USM Kelantan. Beliau
sangat aktif dalam bidang pengajaran dan research, dan beliau juga selain daripada aktif dalam bidang klinikal, beliau banyak menulis artikel di dalam jurnal berimpak tinggi dan juga buku-buku ilmiah. Sebelum kita mendengar perkongsian daripada Prof. Dr. Kshatriya, jika anda mempunyai sebarang persoalan, anda boleh paparkan soalan anda di bahagian chat box Q&A di bawah. Okey, oleh itu saya menjemput Prof. Dr. Kshatriya untuk memulakan perkongsian beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kshatriya Ismail dari Universiti Sains Malaysia Kelantan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada College Ophthalmology Malaysia yang telah menjemput saya pada hari ini sempena sambutan Hari Penglihatan Sedunia. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah masalah mata di kalangan kanak-kanak. Saya rasa umumnya ibu bapa patut mengambil tahu perkembangan deria penglihatan ya untuk kanak-kanak, untuk bayi ya. Untuk bayi yang baru lahir hingga tempoh 1 bulan, mereka sepatutnya sudah boleh fokus pada wajah ibu, bapa atau penjaga dalam tempoh yang singkat, dalam jarak yang dekat. Ya. Bila mereka berusia 1 hingga 3 bulan, mereka dah boleh memandang tepat ya, ke arah wajah ibu, bapa, penjaga ataupun objek yang berdekatan dengan mereka. Pada umur 3 hingga 5 bulan, sepatutnya bayi sudah boleh mencapai objek yang berdekatan. Okay. Pada usia 5 hingga 7 bulan, ya, bayi sepatutnya boleh memandang lurus ke hadapan, memandang objek dengan tepat. Pada usia 7 hingga 12 bulan, fokus mereka lebih tepat, boleh bergerak ke arah objek untuk mencapai, boleh memandang objek dalam tempoh yang lama dan boleh respon dengan cara senyum, melambai bila memandang individu yang mereka kenali ya, seperti ibu, bapa, penjaga ya. Okey. Antara masalah yang biasa berlaku pada kanak-kanak ialah masalah juling. Masalah juling ni mempunyai beberapa pattern ya, sama ada juling keluar, maksudnya satu mata yang memandang lurus ke hadapan, satu mata lagi berada di kawasan tepi bola mata ya. Ataupun juling masuk, satu mata yang memandang lurus ke hadapan, satu lagi bola mata berada hampir ke arah hidung. Itu adalah juling masuk. Okay. Pattern yang seterusnya ialah juling ke atas ya, ataupun hypertropia. Satu bola mata memandang lurus ke hadapan, satu bola mata lagi ke arah atas. Juling ke bawah ataupun hypotropia, satu bola mata memandang lurus ke depan, satu lagi bola mata menghala ke arah bawah ya, bermaksud alignment ataupun pergerakan bola mata tidak berada pada paras yang sama pada satu masa. Ya. Kenapa berlaku begini? Punca yang berlaku demikian adalah pergerakan otot mata. Ya. Otot mata ni untuk memandang ke hadapan ada satu pasangan otot ya, di sebelah dalam, di sebelah luar, yang bekerja bersama-sama membawa bola mata ke satu arah yang tepat. Ya. Juling akan berlaku bila kedua-dua otot ini tidak bekerja secara bersama-sama. Ya. Okay. Masalah juling boleh berlaku seawal usia 6 bulan. Sama ada juling masuk, juling keluar, ya. Bahkan boleh nampak ketara pada usia 6 bulan. Ya. Saya harap ibu bapa dapat cakna keadaan begini. Ya. Bila nampak masalah mata juling, perlu alert. Sesuatu perlu dilakukan ya, maksudnya ada yang tak betul ni. Sepatutnya kita segera berjumpa doktor pakar mata yang berdekatan. Ya, sekiranya rawatan tidak diberikan pada peringkat awal, masalah mata juling ni akan ketara pada kanak-kanak, pada remaja dan kepada orang dewasa juga. Jadi
masalah mata juling ini mempunyai banyak impak kepada individu yang mengalami masalah mata juling. Jadi saya harap ibu bapa, orang dewasa yang mengalami masalah mata juling segera berjumpa dengan doktor mata yang berdekatan supaya pemeriksaan yang lengkap dapat dijalankan dan dapat diberi rawatan sepenuhnya. Okey. Antara rawatan yang boleh diberikan untuk masalah mata juling, contohnya juling masuk ada kemungkinan disebabkan power mata yang tinggi. Jadi rawatannya adalah pemakaian cermin mata sepenuh masa dan dalam kes begini bola mata boleh kelihatan lurus selepas pemakaian cermin mata. Okay. Ada juga pesakit yang mengalami masalah juling dan mengalami tahap penglihatan yang kabur. Ini yang biasanya memerlukan rawatan yang kita panggil patching. Patching dilakukan menutup mata yang tidak juling dan melatih mata yang juling supaya dapat melihat dengan jelas dengan baik. Ini adalah salah satu kaedah rawatan. 80% daripada pesakit yang mengalami masalah mata juling perlu melakukan pembedahan. Pembedahan ini adalah pada otot mata tadi yang tidak bekerja secara seimbang. Pembedahan ini biasanya dilakukan oleh pakar mata yang terlatih dalam bidang rawatan penyakit juling. 80% biasanya pesakit memerlukan pembedahan sekali sahaja, terutamanya bagi juling yang tidak begitu ketara, tidak begitu teruk. Walau bagaimanapun 20% daripada pesakit yang mengalami masalah mata juling berkemungkinan perlu menjalani pembedahan yang kedua bergantung kepada sudut mata juling. Sekiranya sudut itu terlalu besar, dalam satu pembedahan tidak boleh membaiki secara sepenuhnya, biasanya doktor pakar akan mencadangkan rawatan yang kedua. Walau bagaimanapun, ini bergantung kepada pemeriksaan klinikal awal. Biasanya perancangan ini akan dibincangkan oleh doktor pakar dengan para pesakit ataupun ibu bapa. Okey, impak kepada pesakit yang mengalami masalah mata juling dari perspektif ibu bapa. Ini adalah satu kajian yang telah dilakukan oleh penyelidik di Hospital USM, menunjukkan ada ibu bapa yang kurang tidak mendapat akses bahawa penyakit ini boleh dirawat sepenuhnya. Mereka terima keadaan ini seadanya. Ada yang tidak tahu apa yang perlu dibuat. Ada yang tahu bahawa keadaan ini boleh dirawat melalui kaedah pembedahan tetapi bimbang. Bimbang sekiranya perlu menjalani pembedahan. Mereka juga bimbang sekiranya pembedahan ini boleh menyebabkan mata menjadi buta. Dari perspektif kanak-kanak, remaja yang mengalami masalah mata juling termasuk golongan dewasa, golongan profesional, mereka mempunyai satu perasaan, mereka ingin kelihatan seperti orang lain. Mereka berasa malu, rasa rendah diri. Walau bagaimanapun, ada yang berasa takut sekiranya pembedahan menyebabkan mata menjadi buta. Ramai yang mempunyai keyakinan diri yang rendah. Berasa tidak selesa bila berada di kalangan khalayak ramai terutamanya. Jadi, ada juga yang mengalami masalah di tempat kerja dan dalam pergaulan seharian. Mereka sukar mendapatkan peluang pekerjaan, sukar mendapatkan kawan yang rapat, sukar mendapat teman hidup, mengalami kesukaran untuk fokus. Kerap kali mengalami gejala letih pada bola mata. Ada juga yang mengadu melihat dua imej, satu imej yang jelas dan satu imej lagi yang kurang jelas. Apa yang saya nak tekankan di sini bahawa kita mempunyai kepakaran untuk merawat masalah mata juling daripada kanak-kanak hingga dewasa. Jadi tidak ada had umur untuk rawatan mata juling. Dapatkan rawatan, dapatkan pemeriksaan lanjut daripada pakar mata yang berdekatan. Supaya rawatan dapat diberikan terutamanya pada kanak-kanak seboleh-bolehnya sebelum mereka mencecah umur 5 tahun. Sebab 5 tahun yang pertama adalah
tempoh yang paling penting untuk perkembangan penglihatan, mata dan otak untuk bekerjasama. Okey. Kita bergerak kepada kes yang kedua. Penyakit yang kedua adalah pendarahan mata dan otak akibat daripada goncangan pada bayi, bayi terutamanya ataupun kanak-kanak yang biasanya berumur kurang daripada 5 tahun. Sama ada marah ataupun sayang, jangan goncang anak anda, jangan lambung anak anda. Sebab ini adalah disebabkan selaput yang melapusi selaput otak adalah tidak boleh menahan gegaran yang begitu kuat dan boleh menyebabkan salur darah di sini pecah dan berlaku pendarahan. Pendarahan ini berlaku dalam kepala, dalam otak dan juga dalam bola mata. Keadaan ini boleh menyebabkan tahap penglihatan kanak-kanak ini terjejas dan ada yang boleh menyebabkan buta sekiranya tahap kecederaan itu berlaku dalam kadar yang kuat. Jadi saya berharap para ibu bapa dapat mengawal perasaan supaya perkara ini tidak berlaku. Okey. Penyakit yang ketiga yang mungkin biasanya berlaku pada kanak-kanak adalah masalah selaput ataupun refleks pada anak mata kelihatan putih. Okey. Sekiranya refleks tidak anak mata ni tidak kelihatan hitam dan berwarna putih, bermaksud ada masalah sama ada di lapisan kanta mata, lapisan vitreous ataupun lapisan retina. Ini gambar yang saya tunjukkan ni adalah gambar selaput ataupun katarak. Pada kanak-kanak ia boleh berlaku disebabkan jangkitan kuman semasa dalam kandungan ataupun berlaku dalam kes seperti setengah-setengah sindrom Down terutamanya, dan sekiranya perkara ini berlaku pada kanak-kanak selepas satu usia, biasanya ia adalah disebabkan faktor kecederaan. Perkara ini menyebabkan tahap penglihatan mereka terjejas dan pembesaran mereka juga melibatkan aktiviti yang memerlukan deria penglihatan akan terjejas. Jadi segera berjumpa doktor yang berdekatan dan jangan ambil sikap menunggu. Okay. Antara seterusnya, masalah yang berlaku pada kanak-kanak adalah masalah ptosis. Ptosis ataupun dikenali sebagai kelopak mata yang jatuh. Kelopak mata ini tidak terbentuk sepenuhnya semasa dalam kandungan dan biasanya kanak-kanak lahir dan kita nampak bukaan mata seolah-olah sepet sebelah. Keadaan ini boleh menjejaskan penglihatan sebab kelopak mata yang jatuh ini menutup kawasan anak mata, menutup tahap penglihatan kanak-kanak. Jadi keadaan ini perlu diperiksa dengan tempoh yang awal dan biasanya sekiranya keadaan ini teruk dan menjejaskan tahap penglihatan, biasanya pakar mata akan mencadangkan supaya pembedahan dilakukan dalam tempoh yang awal. Walau bagaimanapun sekiranya tahap ptosis ini tidak begitu teruk, biasanya rawatan ataupun pembedahan akan dicadangkan sebelum kanak-kanak melangkah kepada alam persekolahan. Biasanya dalam umur 4, 5, 6 tahun adalah sesuai bagi kes-kes yang tidak serius. Kes yang serius yang menutup bola mata yang menjejaskan tahap penglihatan bermaksud pembedahan, rawatan perlu dilakukan dalam kadar yang segera. Okey. Seterusnya untuk masalah alergi mata untuk kanak-kanak, biasanya berlaku pada kanak-kanak di peringkat sekolah rendah. Biasanya berlaku dalam umur 7-8 tahun, banyak berlaku di kalangan kanak-kanak lelaki berbanding kanak-kanak perempuan. Dan mereka biasanya alergik kepada, mengalami alahan kepada makanan laut, contohnya bulu binatang, habuk dan setengah hama. Perkara-perkara ini yang menyebabkan mata menjadi merah, menjadi gatal dan berulang-ulang.
mempunyai tarik mata yang agak pekat, sukar untuk buka mata pada waktu pagi, dan biasanya kanak-kanak yang mengalami masalah alergi mata turut mengalami alergi. Contohnya pada kulit, mengalami eczema, alergik pada saluran pernafasan, mereka mengalami bronchial asthma, juga mempunyai alergi pada rongga hidung, allergic rhinitis. Jadi kanak-kanak ini mengalami masalah alergik mata yang biasanya berulang-ulang. Mata merah baik dan kerap kali boleh mengganggu tempoh persekolahan bila sekolah dibuka semula, mereka kerap kali tidak dapat hadir ke sekolah disebabkan simptom yang tidak selesa. Kadang-kadang disalah anggap kata ini adalah jangkitan kuman pada mata. Sebenarnya ini adalah penyakit alergik yang boleh dirawat. Walau bagaimanapun perlu berjumpa doktor pakar yang berdekatan supaya dapat melakukan pemeriksaan yang lengkap, dapat confirm diagnosis. Bola mata menjadi merah, bengkak dan tidak selesa. Itu antara contoh simptom alergik mata. Itu saja daripada saya, antara penyakit-penyakit yang biasa berlaku di kalangan kanak-kanak yang biasanya kita lihat di klinik dan hospital yang mempunyai perkhidmatan mata ataupun perkhidmatan oftalmologi. Terima kasih. Terima kasih Profesor Shatria atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan informatif. Jadi dalam perkongsian Prof Shatria sebentar tadi, Prof ada menyatakan bahawa 5 tahun pertama adalah tahun yang paling kritikal dalam perkembangan kanak-kanak. Jadi sekiranya kanak-kanak tersebut tidak dapat rangsangan yang cukup semasa berumur 1 hingga 5 tahun, kebarangkalian untuk mendapat penglihatan mata kabur yang kekal adalah tinggi. Prof Shatria juga telah berkongsi dengan kita beberapa penyakit mata, jenis-jenis penyakit mata di kalangan kanak-kanak dan juga rawatannya seperti penyakit juling, penyakit katarak dan juga penyakit alergik mata. Okey, jadi seterusnya mari kita dengar perkongsian dari penceramah kedua kita pada hari ini. Penceramah kita yang seterusnya ialah Dr. Sanggita Tharmaturai. Dr. Sanggita adalah seorang pakar oftalmologi di Hospital Kuala Lumpur dan sekarang beliau merupakan seorang fellow dalam Subkepakaran Pediatric Ophthalmology. Beliau banyak melibatkan diri dalam program kemasyarakatan seperti Cataract Camp dan juga Eye Screening Program di serata Malaysia. Dengan ini saya menjemput Dr. Sanggita untuk menyampaikan topik beliau. Dipersilakan. Selamat tengah hari, saya Dr. Sanggita dan saya akan membincangkan beberapa penyakit mata di kalangan kanak-kanak. So topik-topik yang saya akan membincangkan pada hari ini adalah rabun jauh ataupun myopia, amblyopia ataupun mata malas, mata berair dan punca-punca kenapa mata berair, dan leukokoria ataupun mata putih di kalangan kanak-kanak. So, mula-mula kita akan membincangkan mengenai myopia ataupun rabun jauh. Apakah itu rabun jauh? Rabun jauh adalah penyakit yang paling lazim di kalangan kanak-kanak. Di Asia, hampir 80 hingga 90% di kalangan golongan muda mempunyai rabun jauh. So, apakah itu rabun jauh? So, jika kita melihat pada gambar ini, image yang pertama menunjukkan bahawa image dalam penyakit, dalam pesakit yang mempunyai myopia, image dia terbentuk di hadapan retina. Dan bila image terbentuk di hadapan retina, image tersebut akan menjadi kabur sebab fokus dia adalah di hadapan retina. Untuk membetulkan masalah ini, selalunya doktor akan mensyorkan untuk memakai cermin mata
supaya image boleh difokuskan balik ke retina. Apakah tanda-tanda masalah rabun? Pertama, kanak-kanak akan mempunyai kesukaran untuk membaca papan hitam di depan ataupun akan meniru di kelas, mungkin sering kelip dan menggosok mata, mata mungkin berair, mungkin teling kepala ataupun melihat TV pada jarak yang dekat, mata sakit ataupun penat, sakit kepala ataupun merosot dalam pelajaran. Okey, dalam masa ini, dalam PDPR dan juga dalam keadaan yang banyak menggunakan gadget, ini menyebabkan kanak-kanak melakukan kurang aktiviti di luar rumah. Kajian mendapati kanak-kanak yang rabun jauh mempunyai kurang dopamin berbanding kanak-kanak penglihatan normal. Dopamin adalah sejenis hormon yang merencatkan proses pemanjangan mata. So, bila kekurangan dopamin, bola mata kita akan memanjang dan mungkin mendapat myopia. Kesan penggunaan gadget ke atas mata kanak-kanak, salah satu daripadanya adalah mata kering. Kedudukan kanak-kanak semasa menggunakan alat peranti yang tidak sesuai mungkin menyebabkan mereka terlupa mengelip mata dan boleh menyebabkan mata kering. Peningkatan myopia macam yang saya bincangkan tadi, penglihatan kabur dan juga kerosakan saraf mata akibat pendedahan terhadap cahaya biru dari skrin paparan gadget. Ini adalah rekomendasi daripada American Academy of Pediatrics untuk screen time bagi kanak-kanak. Bagi kanak-kanak yang berumur 18 bulan dan kurang, sepatutnya tidak ada screen time. 18 bulan ke 2 tahun perlukan screen time tetapi bersama orang dewasa ataupun ibu bapa. 2 hingga 5 tahun screen time sebanyak sejam sahaja sehari, dan 6 tahun dan ke atas kena limitkan screen time dan kepada jenis-jenis video yang mempunyai educational purposes. Pencegahan daripada mendapat myopia, salah satu daripadanya adalah menjalankan aktiviti luar atau outdoor activity selama 2 jam setiap hari. Ini dapat mencegah daripada mendapat rabun jauh sebab ini akan menstimulasikan hormon dopamin. Lagi satu adalah mengamalkan the 20-20-20 rule ataupun the 20-20-20 rule yang memberitahu bahawa selepas 20 minit aktiviti kerja dekat ataupun melihat komputer, kena merehatkan mata untuk 20 saat dengan melihat benda yang 20 kaki kejarakannya. Ini akan merehatkan mata sementara dan mengurangkan masalah akomodasi. Topik yang kedua yang saya akan membincangkan adalah amblyopia ataupun mata malas. So, amblyopia atau lebih dikenali sebagai lazy eye atau mata malas merupakan gangguan yang terjadi pada masa perkembangan penglihatan. Oleh sebab ketajaman penglihatan berkurang, mata menjadi malas melakukan fungsinya. Otak secara semula jadi akan mengaitkan mata yang kabur dan hanya menggunakan mata yang normal untuk melihat. So, dalam gambar ini, gambar pada sebelah kiri menunjukkan pandangan kabur apabila kanak-kanak melihat menggunakan mata yang amblyopia. Gambar pada sebelah kanan menunjukkan pandangan jelas apabila melihat dengan menggunakan mata yang normal. Punca-punca amblyopia, satu daripadanya adalah deprivational amblyopia. Nanti saya akan membincangkan dengan lebih mendalam. Kedua, strabismic amblyopia. Ketiga, amblyopia refractive.
Dan keempat, disebabkan oleh mata yang layu atau kelopak mata yang layu ataupun ptosis. So, apakah itu deprivational amblyopia? Deprivational amblyopia adalah apabila terdapatnya kurang penglihatan dalam kehidupan awal disebabkan oleh penyakit yang menghalang penglihatan. Salah satu daripadanya adalah jika kanak-kanak mempunyai cataract congenital yang menghalang cahaya daripada sampai ke saraf mata ataupun retina. Kedua, strabismic amblyopia ataupun mata tidak sejajar atau juling. Ini menyebabkan isyarat dari mata yang bersilang dipadam oleh otak untuk mengelak penglihatan berganda dan menyebabkan mata malas. Ketiga, refractive amblyopia. Ini adalah terjadi apabila kanak-kanak mempunyai darjah tinggi rabun jauh, rabun dekat atau astigmatism ataupun silau yang tinggi pada sebelah ataupun kedua-dua belah mata. Penglihatan akan kabur pada mata yang mempunyai rabun yang lebih tinggi. Dan keempat adalah mata ptosis ataupun kelopak mata yang layu. Ini menghalang penglihatan maklumat ke otak disebabkan oleh kelopak mata menutupi anak mata. So, tanda-tanda amblyopia adalah mengalami kekurangan ketajaman penglihatan, kekurangan kepekaan kontras, kekurangan sensitiviti terhadap gerakan, berlaku pada satu mata ataupun boleh terjadi kepada kedua-dua mata. So, kesannya adalah mengganggu proses pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak dari segi membaca, kemahiran motor halus, bermain dan juga aktiviti sosial. Stereopsis ataupun 3D persepsi kedalaman kanak-kanak juga terjejas. Ini menyebabkan kesukaran untuk mengagar jarak dan kedua-dua objek dan juga menjejaskan peluang kerjaya nanti. Apakah terapi ataupun cara mengatasi amblyopia? Selalunya doktor akan mensyorkan terapi penglihatan jika tidak mempunyai sebarang organik penyakit sepertinya congenital cataract ataupun mata layu. Pemeriksaan mata akan dijalani dan jika terdapat ralat refraksi diperbaiki dengan cermin mata. Kemudian mata yang lebih baik akan ditutup dengan pelekat untuk menstimulasikan mata amblyopia. Ketiga, saya akan membincangkan punca-punca mata berair. Salah satu daripadanya adalah nasolacrimal duct obstruction. Apakah itu nasolacrimal duct obstruction ataupun lebih dikenali sebagai saluran air mata tersumbat? Terdapat salur-salur halus di bahagian tepi mata yang menyalurkan air mata ke rongga hidung. Kadang-kala salur-salur ini tidak terbuka sepenuhnya atau tersumbat. So, jika kita perhatikan pada gambar di sebelah kiri, terdapat punctum ataupun rongga-rongga saluran di atas kelopak dan di luar kelopak mata yang menyalurkan air mata ke rongga hidung. Jika terdapatnya apa-apa masalah atau sumbatnya dalam perjalanan air mata ini, so jadilah nasolacrimal duct obstruction. Apakah tanda-tanda NLDO ataupun air mata berair dalam nasolacrimal duct obstruction? Salah satunya adalah air mata berkumpul di mata, tahi mata, mata ataupun sekeliling mata mungkin merah dan yang paling teruk adalah jangkitan mata. Jika terjadi begini, anda sepatutnya membawa anak-anak anda atau berjumpa dengan doktor. So, kebanyakan saluran tersumbat
akan membuka sebelum umur 1 tahun. Tapi salah satu kaedah untuk mengatasi masalah ini yang boleh dibuat di rumah adalah mengurut saluran air mata dan membersihkan tahi mata. So, jari perlulah diletakkan di sebelah dalam mata seperti yang ditunjukkan pada gambar dan membuat urutan sebelah bawah pada sebanyak 2 atau 3 saat sebanyak 10 kali. Kedua, sebabnya mata berair adalah congenital glaucoma. Congenital glaucoma boleh berlaku pada bayi disebabkan sistem pengaliran mata yang terencat dan ini menyebabkan tekanan mata tinggi dan menjejaskan saraf optik mata. So jika kita melihat pada gambar di sebelah kanan, ini menunjukkan bayi-bayi yang mempunyai bola mata yang besar dan juga bola mata dan mata hitam yang kabur. Ini adalah salah satu daripada tanda congenital glaucoma. Selalunya kanak-kanak akan hadir ke klinik ataupun akan disedari di rumah mempunyai bola mata yang lebih besar. Triad ataupun 3 lagi tanda yang menunjukkan seorang kanak-kanak itu mempunyai congenital glaucoma adalah mata berair, tidak tahan dengan cahaya yang terang ataupun fotofobia dan mata tertutup apabila terkena cahaya, blepharospasm. So congenital glaucoma adalah penyakit yang berbahaya dan boleh mengakibatkan kebutaan. Pembedahan adalah rawatan utama untuk penyakit ini dan diagnosis awal dan rawatan tepat sangat penting untuk mengekalkan penglihatan yang baik. So, topik saya yang akhir pada hari ini adalah leukokoria ataupun anak mata putih. So, apakah sebab-sebab mendapat leukokoria ataupun anak mata putih di kalangan kanak-kanak? Salah satu daripadanya adalah congenital cataract ataupun cataract congenital, selaput congenital, retinoblastoma ataupun penyakit kanser mata di kanak-kanak, retinal detachment ataupun saraf mata lekang. Hari ini saya akan membincangkan mengenai congenital cataract dan retinoblastoma. So retinoblastoma adalah kanser mata kanak-kanak yang berlaku satu dalam 15 hingga 20,000 kelahiran. Jika kita melihat pada gambar di sebelah kanan, gambar pertama menunjukkan mata yang sihat, yang tidak ada ketumbuhan. Mata yang kedua menunjukkan mata yang mempunyai retinoblastoma di mana ada ketumbuhan atau tumor di bahagian retina. Simptom-simptom yang paling common ataupun paling umum di kalangan pesakit retinoblastoma adalah leukokoria ataupun anak mata putih, strabismus ataupun juling, ocular inflammation ataupun radang mata yang boleh menyebabkan mata merah ataupun mata bengkak. So, lebih daripada 90% daripada kanak-kanak boleh diselamatkan dengan pengesanan awal dan rawatan yang tepat jikalau mempunyai retinoblastoma. Jika kita melihat pada gambar di atas, refleks pada budak ini dalam kedua-dua mata adalah berlainan. So jika kita menggunakan kamera dan mengambil gambar, refleks di sebelah mata kanan ini adalah normal. Tetapi refleks di sebelah kiri mata kanak-kanak ini adalah tidak normal dan ini boleh menjadi petunjuk kepada seorang yang mempunyai kanser mata. Gambar yang sebelah kanan menunjukkan dengan lebih jelas lagi anak mata putih yang menunjukkan ketumbuhan di belakang mata. Kedua, sebab mempunyai leukokoria adalah congenital cataract. So congenital cataract ataupun lebih dikenali sebagai selaput adalah apabila kanta semula jadi mata menjadi keruh.
So gambar di bawah menunjukkan, gambar di sebelah kiri menunjukkan kanta atau lensa mata yang jernih dan sihat, dan apabila lensa ataupun kanta ini menjadi keruh, ini adalah dipanggil katarak. So tanda dan gejala katarak congenital adalah leukokoria, kurang reaksi terhadap lingkungan sekitar, peka terhadap sinar, gerakan mata yang cepat dan tidak biasa, dan mata juling. Dan rawatan untuk congenital cataract adalah pembedahan. Penyebab-penyebab utama untuk mendapat congenital cataract salah satunya adalah keturunan atau genetik, infeksi, either dapat rubella, toxoplasmosis ataupun herpes, semasa masih dalam kandungan ataupun dalam 3 bulan selepas itu, dan trauma. Itu sahaja saya punya presentation bagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sanggita atas perkongsian beliau. Dari perkongsian yang diberikan, beliau telah memberitahu kita tentang penyakit-penyakit mata seperti penyakit mata miopia, mata malas atau amblyopia, dan juga selain itu pentingnya untuk kita dapat mengenal pasti refleks putih atau white reflex di kalangan kanak-kanak, kerana ini penting untuk mengenal pasti penyakit kanser mata iaitu retinoblastoma yang perlu dirawat dengan segera, dan ia adalah penyakit yang berbahaya lah di kalangan kanak-kanak. Okay, alright. Jadi tamatlah sudah perkongsian daripada panelis kita. Kita akan memulakan sesi soal jawab kita. Jadi sebarang persoalan anda boleh diutarakan di Q&A box dan kita akan bertanya pada panelis kita dan mereka akan cuba menjawab semua soalan daripada anda. Dipersilakan. Okey. Okey, kita ada soalan pertama kita ya. Okey, daripada Cik Nur. Salam doktor, berkenaan dengan masalah juling, jika seorang yang telah dewasa dan ingin pembedahan pada ketika ini, adakah chances untuk berjaya adalah lebih tinggi atau sebaiknya dilakukan sewaktu kecil? Maybe kita boleh panggil Prof. Shatria untuk jawab soalan ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Aisyah. Terima kasih kepada yang bertanya ya. Okey. Untuk individu dewasa ya. Sekiranya baik, nampak jelas ya. InsyaAllah melalui pembedahan kita dapat betulkan keadaan mata juling dan keadaan itu biasanya berkekalan. Maksudnya keadaan mata tu nampak straight, itu akan berkekalan insyaAllah ya. Tapi untuk individu yang contohnya satu mata kurang nampak jelas, satu mata jelas. Jadi bila kita melakukan pembedahan kepada individu yang begini, 80% kedudukan bola mata boleh keadaan lurus. Tapi bagaimanapun tendensi untuk menjadi kembali juling tu ada dalam 20% ya. Tapi itu sepatutnya tidak menjadi penghalang supaya pembedahan dapat dilakukan sekurang-kurangnya untuk tujuan kosmetik ya, supaya nampak lebih selesa berhadapan dengan orang ramai. Tapi tentulah peluang untuk kanak-kanak yang menjalani pembedahan mata juling tu lebih baik sebab keadaan ni kita rawat di peringkat yang lebih awal ya. InsyaAllah peluang untuk nampak akan lebih baik, keadaan mata lurus akan berkekalan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Prof. Shatria atas jawapan yang diberikan. Okey, kita ada soalan kedua. Assalamualaikum doktor. Untuk kanak-kanak bawah umur 8 tahun, jika ada silau tinggi, perlu bagi full power untuk silau ke? Maybe kita minta Dr. Sanggita untuk jawab soalan ni. Dia bertanya pasal astigmatism lah. Jika budak-budak yang ada silau dan ada juling,
dan kita bagi full correction. Jika silau dia sangat tinggi, kita boleh adjust untuk make sure dia comfortable dulu dengan bagi preskripsi, dan after that kita boleh bagi full prescription. Prof, any other thing to add? Okay. Yes, saya setuju dengan pandangan Dr. Sanggita ya. Cuma salah faham di kalangan cermin mata ya. Sebenarnya itu adalah perkara yang paling penting supaya mereka memakai cermin mata pada kelas. Okay. Okay. Mungkin kita pergi ke soalan yang seterusnya. Adakah penyakit-penyakit mata yang dinyatakan oleh doktor adalah boleh disebabkan oleh keturunan? Mungkin Dr. Sanggita boleh jawab soalan ni? So ada beberapa penyakit yang memang ada genetik atau hereditary component. So kalau kita melihat mengenai penyakit kanser mata kanak-kanak, retinoblastoma memang ada keturunan hereditary influence. So jika ada ibu bapa ataupun keluarga yang mempunyai kanser mata, adalah penting untuk mendapatkan pemeriksaan mata even pada 1 bulan selepas kelahiran. Jika ada kanak-kanak ataupun adik-beradik yang mempunyai retinoblastoma, kadang-kadang kita akan mensyorkan kepada ibu bapa untuk membawa anak-anak mereka sejurus selepas dilahirkan, selepas pantang, untuk melihat memeriksa mata untuk melihat kalau ada penyakit kanser. Penyakit-penyakit lain yang mempunyai hereditary component adalah seperti mata juling. Kadang-kadang penyakit cataract, congenital cataract juga mempunyai hereditary component, boleh disebabkan oleh keturunan. Okay. Terima kasih Dr. Sanggita. So kita ada lagi seterusnya questions. Soalan ni datang daripada doktor di primary care, mungkin GP ataupun daripada klinik kesihatan. Selamat tengah hari doktor, saya ada satu pesakit berumur 5 bulan. Dia presented dengan mata berair selama 2 minggu. Sebagai doktor di primary care, apakah saya perlu buat? Adakah saya perlu observe atau perlu refer terus kepada pakar? Maybe Prof. Shatria boleh jawab soalan ni? Nasihat saya ya, bila ada baby ya berumur 5 bulan contohnya, bila mata berair, quick examination di peringkat primary care, pastikan tidak ada foreign body yang mungkin terlekat pada lapisan kornea ataupun di celah bola mata. Ya, sekiranya berterusan untuk keadaan macam ni, elok dirujuk kepada pakar mata. Sekurang-kurangnya kita boleh rule out satu kemungkinan seperti yang Dr. Sanggita sebut tadi, saluran nasolacrimal duct yang tersumbat. Itu adalah common berlaku di kalangan kanak-kanak. Dia menyebabkan kemungkinan jangkitan berlaku berulang kali, tidak selesa. Satu kemungkinan kedua yang perlu kita pastikan, ini adalah bukan congenital glaucoma. Congenital glaucoma adalah keadaan yang menyebabkan kebutaan kekal kepada kanak-kanak dan sepatutnya keadaan ini dikesan di peringkat awal dan dirawat. Ya, saya cadangkan selepas quick examination di peringkat primary care, keadaan ini berterusan, sila rujuk kepada fasiliti oftalmologi yang berdekatan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, soalannya anak saya kadang-kadang juling, kadang-kadang tidak. Perlukah saya bawa dia pergi pemeriksaan mata, dan jika perlu, bilakah masa yang sesuai untuk pemeriksaan tersebut? Mungkin Dr. Sanggita pula jawab. Okey, yang paling baik adalah untuk membawa anak untuk
diperiksa supaya kita boleh pastikan adakah dia hanya sekadar juling ataupun ada masalah lain. Sorry, saya tak tanya tadi berapa umur anak tadi berapa ya? Dia tak nyatakan anak umur berapa. Okay. So yang paling baik adalah untuk berbawa untuk diperiksa to make sure kalau betul-betul dia just juling sahaja ataupun ada actually condition lain yang manifest sebagai juling. Jadi jika anak tu ada juling, better bawa pergi pemeriksaan mata lah, kan? Ya, betul. Alright, kita ada lagi soalan lain. Okey, mana yang lebih baik untuk mata, lampu kuning atau lampu putih untuk bilik tidur anak atau bilik belajar anak? Soalan tentang lampu lah ni. Sekarang orang risaukan tentang cahaya, efek cahaya pada mata, kan? Mungkin Prof. Satria boleh bantu jawab? Untuk pencahayaan, saya memang sangat percaya bila cahaya tu mesti dalam kontras yang baik, terutamanya untuk belajar, cahaya perlu cukup. Saya secara personal saya prefer cahaya putih, tapi tak dinafikan ada individu yang selesa dengan cahaya yang orange colour, dia kata soothing colour, tapi sebenarnya dia bergantung kepada keadaan retina. Retina yang tidak ada masalah, yang biasanya cahaya putih lebih adalah lebih diutamakan. Kalau ataupun masalah retina, mungkin mereka memilih cahaya begini. Tapi yang penting pencahayaan perlu cukup untuk belajar, dan posisi belajar juga penting untuk maximum concentration, itu daripada saya. Ya. Maksudnya di sini pencahayaan cukup tu tak kira lah cahaya tu warna kuning ataupun putih, yang penting anak tu dapat membaca dengan jelas lah, kan. Jadinya tak perlu risaulah nak tukar lampu dekat rumah tu, kan. Okey. So kita ada soalan lagi satu. Bagaimana kita nak kesan tanda awal retinal detachment ataupun lekang urat mata di kalangan anak-anak, walaupun maybe benda ni penyakit ni jarang berlaku pada kanak-kanak, tapi bagaimana kita nak detect dengan awal? Mungkin Dr. Sanggita boleh kongsi? So kalau dikatakan retina lekang, kalau budak-budak dia selalu tak komplain, kecuali kalau dua-dua terkesan, sebab dia boleh melihat dengan mata yang lagi satu. Tetapi satu daripada dia punya the chances of you take untuk melihat tu, untuk retinal detachment tu is ada history of trauma. Kalau pernah ada trauma, dia terkena apa-apa benda, kadang-kadang ada simptom lain daripada mata urat lekang tu, seperti hyphema, mata berdarah dalam mata, yang boleh menjadi petunjuk. Kalau dia sudah jadi kronik, kadang-kadang mata boleh jadi putih. Dan kita boleh tahu yang ada retinal detachment. Mungkin juga pengalaman saya, ada budak yang boleh komplain floaters, dia boleh nampak ada terbang-terbang dekat penglihatan mata dia, jadi mungkin dia boleh bercakap tu, kita kena percayalah anak tu komplain tu, Okey, mungkin soalan terakhir kita mungkin pada Prof. Satria, soalan ni, bagaimana kita nak bezakan mata merah disebabkan oleh jangkitan mata ataupun alergi? Okey. Ini soalan ni daripada ibu bapa ke daripada primary care? Daripada ibu bapa. Daripada ibu bapa. Okey. Bila masalah alergik, biasanya dia masalah berulang-ulang, dan dia berlaku pada kanak-kanak yang berada di sekolah rendah, terutamanya pelajar lelaki. Dia berulang-ulang disertai oleh gatal dan tahi mata pada awal pagi, susah nak buka. Jadi untuk certain period dia baik. Tapi dan yang paling penting biasanya mereka ada history sama ada eczema
ya, bronchial asthma ataupun resdung allergic rhinitis. Ini lebih kepada masalah alergi. Di sebaliknya, kalau kata mata merah tu disebabkan jangkitan kuman, biasanya dia ada tarik mata yang berterusan sepanjang hari, bukan saja pada awal pagi ya. Biasanya ini disebabkan jangkitan bakteria. Mata tu berair disebabkan oleh jangkitan virus, dan simptom ni adalah satu simptom yang tiba-tiba berlaku secara tepat, berkemungkinan ada history of contact. Maksudnya rakan-rakan di sekolah ataupun di nursery yang mengalami masalah mata merah. Biasanya dia jadi one off, lepas dapat ubat dia baik ya, dan dia jarang jadi berulang-ulang. Sekiranya berulang-ulang untuk satu tempoh, sebulan tu berulang-ulang, dapatkan rawatan pemeriksaan daripada pakar mata yang berdekatan supaya diagnosis tu dapat confirm, dan jangan cuba beli ubat over the counter prescription untuk kesihatan mata jangka masa panjang ya. Dapatkan rawatan daripada pakar oftalmologi yang berdekatan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Shatria. Kiranya mungkin ibu bapa boleh buat macam diary lah, tulis bila mata, berapa hari bulan anak mata merah kan. So bila kita tengok diary tu, oh masalah ni berulang-ulang, mata merah, lepas tu gatal hidung, gatal mata, banyak tarik mata, mungkin ibu bapa boleh kena pastilah ni alergi atau bukan lah. Okay, alright. Saya rasa itu soalan terakhir kita. Okey, terima kasih panelis kerana menjawab soalan-soalan dengan baik. Okey, dengan berakhirnya sesi soal jawab kita hari ini, kita sudah sampai ke penghujung program kita. Jadi saya harap ilmu yang kita dapat hari ini kita boleh kongsi dengan kawan-kawan yang tak dapat sertai program kita hari ini. Jadi bagi pihak College of Ophthalmology, saya ingin mewawarkan webinar siri ke-7 pada hari Sabtu depan ni, 27 hari bulan November, yang bertajuk Eye Disease in Children. Tajuk yang sama dengan webinar kita pada hari ini, tapi dalam bahasa Inggeris. Mungkin tajuknya sama tapi kupasannya mungkin berbeza. Jadi sama-sama kita register untuk webinar akan datang. Anda boleh share dengan rakan-rakan anda tentang program ni. Nanti pihak penganjur akan paparkan flyers di akhir program ni untuk anda imbas atau scan QR code untuk pendaftaran. Okey. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta semua yang sudi mendengar hingga ke akhir program, dan juga terima kasih banyak-banyak kepada pihak College of Ophthalmology sebagai penganjur program, dan juga dua orang panelis kita yang sangat berilmulah dalam bidang ophthalmology ni, dan juga tak lupa pada pihak BIA yang menyediakan platform untuk program kita pada hari ini. Jadi saya rasa sampai situ saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.